Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama. Pagi yang dikatakan cuaca yang begitu sihat kalau banding dengan masa-masa lain, itu di segi cuaca, kemudian dari segi nilai ibadat. Waktu pagi lah waktu yang besar nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya pernah sebut, kita solat qabliyah subuh besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh dari segi nilai dia besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan barang-barang yang ada dalam dunia. Itu salat sebelum subuh, apatah lagi salat fardu subuh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain tuan-tuan semua, alhamdulillah pada pagi ini kita doa moga-moga segala nilai tambah ataupun nilai yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harap insya-Allah kita sebahagian daripada orang yang memperolehinya insya-Allah. Dan untuk pagi ini tuan-tuan semua, saya nak bawa satu panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu panduan Nabi naik kenderaan ataupun doa naik kenderaan. Tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang kita dengar semua, apa-apa saja yang dalam kita menjalani kehidupan dunia ni, tuan-tuan semua, kita telah diberi panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua benda. Dan Nabi adalah contoh yang terbaik. Nabi adalah terjemahan ataupun amalan Nabi ataupun perkataan Nabi, itu semua adalah perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, hari ini insya-Allah saya akan bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan panduan tersebut yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Sahabat-sahabat ni, oleh kerana dia dididik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal, maka amal-amal yang dia buat adalah hasil daripada tarbiyah, hasil daripada ilmu yang dia peroleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang yang kongsi bersama kepada kita lah. Sebab besar sangat tuan-tuan semua amalan ataupun contoh yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan biasa, tapi oleh kerana benda ni dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka besar sangat nilai, besar sangat kebaikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, apabila kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata lain makna pertama sekali kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nak ambil. Yang kedua, apa yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan semua, pulangan dia. Maknanya pulangan dia besar sangat, di mana pahala tak terhingga lah, besar akan apa yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu hadis yang saya nak baca hari ini adalah daripada satu orang tabi'in, nama dia Ali bin Rabi'ah. Kata dia, syahidtu Aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha, falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah, falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillah, ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله 3 والله أكبر 3 سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ثم ضحك قلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Tentu semua hadis ini adalah satu daripada apa yang diwarisi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bacaan semasa naik kenderaan. Kita pun terasa lama dah kita naik kenderaannya, cuma boleh jadi cara kita kan. Kita cuba tengok bagaimana cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tentu semua dalam hadis ini disebut oleh satu peribadi nama dia Rabi'ah, apa dia, Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah ni dia tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ramah dengan para sahabat radhiyallahu taala. Waktu dia dikenali sebagai kibarut tabi'in, iaitu tabi'in yang banyak jumpa dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di mana tuan-tuan semua dia buat satu cerita kepada kita. Dia pernah tengok apa yang berlaku pada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kata dia, syahidtu Aliyan radhiyallahu taala anhu. Yang penting tuan-tuan semua dia ada dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Di mana Sayyidina Ali tuan-tuan semua, saya nak sebut sekilas sebanyak apa dia sikit sebanyak, walaupun sebelum ni saya pernah cerita tentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, satu orang yang begitu hebat tuan-tuan semua, di mana sahabat yang apa dikatakan orang yang pertama di kalangan budak-budak yang masuk Islam pada masa, kalau ikut apa dia ni dicerita oleh ahli sejarah, di mana banyak-banyak orang yang dicatat oleh ahli sejarah siapa yang mula-mula masuk Islam, maka di kalangan budak dikatakan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Pada masa tu umur dia sekitar 10 tahun tu semua. Sayyidina Ali ni dia dikenali sebagai Abul Hasan ataupun Abu Turab. Ini gelar dia. Waktu di kalangan sahabat gelar ni biasalah, waktu gelar sebagai Abu Sa'id, orang ni gelar sebagainya, tapi dia ni digelar dengan dua nama yang sahih. Pertama sekali ialah Abul Hasan, yang kedua ialah Abu Turab. Tuan-tuan semua, dia daripada kecil dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pera dia lah, jadi anak akak dia, sebab bapa saudara Nabi Abu Talib anak ramah sangat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dia sebagai anak akak. Nak ceritanya bagaimana permulaan Islam tuan-tuan semua, di mana dia mula-mula sekali dia jumpa, dia pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk semaya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana benda gini dia tak pernah tengok sebelum ni. Sebab mana kita fahamlah, masyarakat Quraisy adalah masyarakat semua berhala. Nak tengok orang sembah, orang semaya ni satu benda yang begitu pelik lah. Maka tuan-tuan semua, takdir Allah Subhanahu wa taala, satu masa dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia semaya ni boleh jadi semaya ikut syariat Nabi dululah. Sebab semaya pada masa tak diwajibkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, apabila tengok gitu, dia pun hari pertama dia tengok. Kemudian lepas daripada tu tuan-tuan semua, hari kedua dia tengok pula. Kemudian last sekali tuan-tuan semua dia rasa minat dengan, dia tengok apa yang Nabi laku sallallahu alaihi wasallam tu, dia rasa berminat. Akhir sekali dia istihad, dia tawadi untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun ajak dia lah. Akhir sekali tuan-tuan semua dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia rasa nak kongsi benda ni kepada ayah dia Abu Talib lah. Abu Talib pada masa tu memang kafir, dia ni pada Abu Talib ni sampai akhir dia tak terima Islam lah. Kemudian dia cuba nak cerita kepada Abu Talib, tetapi dia tua semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya sembunyikan maklumat tersebut kan, minta bagi tahu sebab takut-takut ada masalah bagai. Macam mana kita faham lah, di mana peringkat awal dulu mereka bukan mudah untuk istihad orang itu masuk Islam, sebab kadang-kadang bahaya dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan semua, akhir sekali apa dia ni, gitulah dia masuk Islam. Dan apa dia ni, apabila dia masuk Islam tuan-tuan semua, dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyaklah pengorbanan dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Antara peristiwa yang kita dengar tuan-tuan semua, yang kita baca dalam sejarah, yang paling hebat ialah peristiwa apa dia ni, pengorbanan dia. Dia sanggup apa dia taruh diri dia demi untuk selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Di mana yang kita maklumi dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah,
Nabi pergi ke awal tuan semua bila dapat perkhabaran di sana ada satu kumpulan Quraisy telah buat kesepakatan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya perancangan telah dikhabarkan oleh dia dikhabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mula bertindaklah untuk selamatkan diri. Maka di antara cara ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua letak tempat tidur Rasulullah biasa tidur ada tempat dia lah. Kemudian dia tahu maknanya ada satu perancangan untuk bunuh dia, maka di antara tuan-tuan semua orang yang yang sanggup duduk tempat Nabi sebagai nak tipu helah lah, tipu Quraisy adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua masa tu memang bahaya lah, ya. Bahaya macam mana sekalipun demi Islam ataupun demi selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Ali lah ambil tempat tersebut, maka dia orang dia ingat kalau Rasulullah duduk tempat tu kan rupa-rupanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Itu satu pengorbanan yang begitu besar tuan-tuan semua. Ini melibatkan nyawa. Kalau orang yang tidak hebat, orang tak berani, orang yang tidak ada sifat pengorbanan, bukan mudah untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kemudian tuan-tuan semua, begitulah kehidupan awal Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Akhir sekali lepas daripada itu dia berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan akhir sekali tuan-tuan semua, dia telah telah berkahwin dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ni mana yang kita dah bincang sebelum ni lah. Dia kahwin dengan Sayyidina Ali lepas daripada berlaku yang peperangan Badar. Di mana Fatimah isteri Sayyidina Ali ramai pakat anak berlaku lah. KPFSD lah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak orang nak kepada orang macam ni lah. Allah ni tak sayang nak tak lupa dia memang takut jadi tinggi. Nabi memang dak. Ya hodoh memang kita gitulah hasrat dalam Islam, maknanya kita nak orang-orang yang bini ke apa dia natu ke apa orang yang faham agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda lah sebanyak orang yang faham agama ni boleh jadi ayah mak dia orang yang faham agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir sekali tuan semua, bila mana peringkat awal ramai lagi pakai anak dia nya antara Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagilah. Akhir sekali Sayyidina Ali dicadang oleh satu orang supaya masuk mini ataupun mengahwini Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima hasrat Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, itulah perjalanan sikit sebanyak Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Cuma saya nak sebut sikit saat-saat akhir sebelum dia meninggal dunia. Di mana tuan-tuan semua di saat-saat akhir dia meninggal dunia ni, di mana yang kita faham Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat lepas daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, lepas daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian dia dilantik sebagai khalifah salah satu daripada khalifah Ar-Rasyidin. Dia menetah tuan-tuan semua pada masa tu memanglah akhir sekali dia biasa orang molek-molek ni orang tak kena belaka. Kan, apatah lagi saat akhir pada masa pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu berlaku pertemuan antara satu sama lain. Cuma saya nak sebut sini apabila saat akhir tuan-tuan semua di sana satu kumpulan dipanggil kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij ni tuan-tuan semua satu kumpulan yang tak kena dengan sebab berlaku sebelum ni persisihan di antara Sayyidina Ali Muawiyah. Akhir sekali bawa satu perdamaian. Ya, akhir sekali buat satu perdamaian, maknanya tak jadi selesai masalah pertemuan pada masa itu. Maka perdamaian tuan-tuan semua di sana melibatkan tiga orang. Pertama sekali Sayyidina Ali, kemudian Muawiyah, satu lagi ialah Amr bin As. Dia Amr bin As sebagai orang tengah untuk untuk mendamaikan di antara sisi pihak di antara dua kumpulan ni. Tuan-tuan semua, di mana satu kumpulan yang dikenali sebagai Khawarij tak setuju dengan tiga orang ni lah. Tak setuju. Akhir sekali tuan-tuan semua, dia anggap mana salah belakang orang lain ni. Sayyidina Ali pun salah, kemudian Muawiyah pun salah, kemudian seorang lagi Amr bin As pun salah. Sampai gitu dia ada cuba nak menilai pada kawan ini sahabat. Sayyidina Ali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muawiyah pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia buat satu perancangan untuk bunuh tiga orang ni. Sampai gitu tuan-tuan semua dia panggil ulu ataupun dia panggil melampau lah. Di mana yang merancang adalah satu orang nama dia Abdul Rahman bin Muljam, orang di antara pimpinan Khawarij pada masa itulah.
Tuan-tuan semua, apa dia Abdul Rahman ibn Muljam ini, dia orang-orang yang kuat ibadat. Khawarij ni antara kelebihan dia memang dia kuat ibadat, tapi kemungkinan kefahaman dia melampau, kan? Sebab itulah Rasulullah pernah sebut dalam hadis dia akan jumpa satu kaum, Nabi kata satu kumpulan manusia yuhaqqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi. Satu orang tu dia apabila nak banding dengan ibadat yang dibuat oleh kumpulan ni solat, maknanya kita rasa kecil kita kalau banding dengan dia orang. Puasa yang kita buat kita rasa kurang kalau banding dengan dia orang. Nak ceritanya kuatnya ibadat apa-apa dia ni. Tapi tuan-tuan semua oleh kerana kefahaman yang melampau, siapa perikat dia mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, mengkafirkan Muawiyah, siapa perikat dia menghalalkan darah dia orang ni. Begitulah tuan-tuan semua pemikiran melampau ni dia ada. Dulu lagi ada, bukan hari ni saja ada lah. Kan? Akhir sekali tuan-tuan semua di kalangan ada orang Khawarij ni sepakat untuk bunuh 3 orang ni satu malam. Dalam satu masa lah dia pakat di mana waktu subuh di antara sasaran dia orang. Maka mengikut riwayat mengatakan tuan-tuan semua, Ibnu Muljam dia pergi ke Kufah lah. Dia daripada dia pergi Kufah tempat pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia 3 orang dia pakat masa serentak nak bunuh Muawiyah masa tu juga. Kemudian dia lantik lah 3 orang datang. Dia di antara tugas dia adalah bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Kemudian orang lain bunuh apa dia ni Muawiyah, satu lagi adalah bunuh Amr bin As. Kalau mengikut cerita mengatakan tuan-tuan semua, Sayyidina Ali ni dia antara kelebihan dia waktu subuh dia bangun awal, dia kejut orang sembahyang subuh. Payah nak jumpa khalifah, pernah jumpa orang besar ni, negara besar tak naik sembahyang kadang-kadang. Kalau ke mana tak, dia ajak orang supaya salah, ajak orang supaya sembahyang subuh. Dikatakan masa itulah tuan-tuan semua dia ambil kesempatan, maka akhir sekali dia tikai Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Tikai dengan tikai kemudian dia salut dengan racun. Biasalah apa dia nak mudah mati. Gitulah tu kaedah orang dulu. Kan dia bunuh orang. Masa itulah tuan-tuan semua apa dia ni kenalah Sayyidina Ali kena, kemudian akhir sekali bawa kepada kematian lah. Cuma 2 orang lagi kena juga tapi tak sampai mati. 2 orang lagi. Waktu dirancang oleh orang lain lah. Cuma saya nak sebut tuan-tuan semua sini, sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu taala meninggal dunia, di sana ada beberapa wasiat lah yang dicatat oleh ahli sejarah yang diwasiat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala sebelum dia meninggal dunia. Antara wasiat tuan-tuan, banyak wasiat dia saya catat sini ialah tuan-tuan semua, di antaranya saya sebut sikit sebanyak ialah antara wasiat masa dia sakit tadi, akhir lepas dia baca bismillahirrahmanirrahim semua tadi, maka di antara wasiat ialah pertama sekali wasiat supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga sungguh-sungguh Islam. Itu yang pertama sekali yang dia bagi wasiat. Sebab tu lah bagus-bagus ni kita lihat tuan-tuan semua saat akhir pun dah lagi nak bagi saham antaranya wasiat kebaikan kepada masyarakat. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah dia wasiat supaya jaga hubungan silaturahim. Ini semua tuan-tuan semua adalah ajaran Islam lah. Cuma diperkuat oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata kena minta supaya apa dia ni, wasiat dia ni minta supaya apa dia ni, supaya jaga hubungan silaturahim. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah supaya apa dia ni bersungguh-sungguh untuk baca Al-Quranul Karim. Gitulah tuan-tuan semua, sebab Quran dia orang faham Quran ni panduan. Quran ni apa dia buat manusia kepada kesejahteraan, buat manusia kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali pesan supaya berlomba-lombalah apa dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua boleh jadi pada masa tu, boleh jadi orang kau jauh sikit daripada Quran boleh jadi kot. Pada masa tu ramai baca. Tapi ni cerita masa tu Sayyidina Ali boleh puasa dia boleh jadi. Orang yang makin jauh daripada Al-Quran, maka dia minta supaya berlomba-lomba dan sungguh apa dia ni mendekati Al-Quranul Karim, bacaan dan sebagainya. Kemudian antara wasiat yang keempat tuan-tuan semua ialah supaya jaga semaya dah. Jaga semaya, jaga puasa, kemudian jaga keluar zakat. Kemudian di antara wasiat Sayyidina Ali juga ialah kata dia ialah tuan-tuan semua jangan takut dalam menegakkan kebenaran. Jangan takut celaan orang yang mencela dalam menegakkan kebenaran. Ini antara beberapa perkara tuan-tuan semua yang apa dia ni yang telah diwasiat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala sebelum dia meninggal dunia. Cuma umur dia berapa umur dia? Umur dia dikatakan 63 tahun umur dia.
umur Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Cuma tempat dia mati duk mana, kan? Kubur dia duk mana. Sini ulama khilaf di mana kubur dia. Kalau kubur lain kita boleh kenal kan, di Madinah tu kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi kubur Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni ada dikatakan di Kufah, ada dikatakan tempat lain. Cuma ramai kot dikatakan di Kufah lah. Tapi mana ceritanya tak terkhilaf sebenarnya di mana kubur dia sebenar di kalangan khilaf di kalangan ulama. Itulah tuan-tuan semua antara sebanyak kaitan dengan kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Di mana tuan-tuan semua dalam kisah yang saya sebut tadi, Ali bin Rabi'ah dia tengok Sayyidina Ali satu masa wa utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fil rikab qala bismillah. Dibawa satu masa, dibawa kepada Sayyidina Ali binatang untuk ditunggangi lah. Dulu tak ada kereta, tak ada motor ke apa lah, di mana dia naik kenderaan dalam bentuk macam tu, kuda ke ataupun unta sebagainya. Di mana cuba tengok dia Ali bin Rabi'ah ada perhati bagaimana gerak dia nanti nak tanduk Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Sebab dia Sayyidina Ali adalah di antara anak buah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia nak tengok bagaimana cara Sayyidina Ali naik kenderaan ni, cuba kongsi kepada kita. Falamma wada'a rijlahu fi rikab, apabila Sayyidina Ali ni dia start letak kaki dia atas kenderaan, dia start dengan bismillah, dia start dengan baca bismillah. Ini tuan-tuan panduan yang diajar oleh Sayyidina Ali yang dia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dengan bismillah. Bismillah ni tuan-tuan semua dengan lain makna kita minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita naik kenderaan, gapo-gapo lah kerja kita, tuan-tuan Islam ni, sebab dia faham maknanya yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Beri kemudahan ke, beri kebaikan ke apa semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak boleh tolong. Maka dia start dengan bismillah, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tuan-tuan semua dalam kehidupan kita ni, waktu mula-mula sekali dalam segala kerja yang kita buat, kita minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bismillah. Kemudian falam mastawa ala zahriha, apabila Sayyidina Ali duduk molek atas kenderaan dia dah. Tadi baru naik start dengan bismillah. Kemudian lepas daripada tu dia duduk cokoh molek atas kenderaan dia kata alhamdulillah. Kita buat dah ni tak kalau ke mana. Walaupun pendek tapi kita harap insya-Allah menjadi amalan kita lah. Tapi kadang-kadang barang mudah tapi kita oleh kerana kita tak faham, tak tahu, kemudian kita pun jenis lupa seumur sebab sekih amalan kurang ataupun kisah buat apa ni panggil tak istiqamah. Sekali gitu yalah. Masa ingat je lah, masa tak ingat pun gitu. Tak. Mulia kedua tuan-tuan semua tadi dia baca dengan bismillah. Apabila dia duduk atas kenderaan tu dia baca alhamdulillah. Waktu yang kedua dia makna alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua tu lah orang Islam dalam hidup dia dia mengenangi dia ni jasa apatah lagi ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Terima kasih. Alhamdulillah makna tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita boleh naik kenderaan kemudahan macam ni bukan calon-calon ni. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua dalam hidup kita ni, kita diajar dengan benda-benda gini. Kita diajar dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kemudahan apa semua kita diingat sekarang supaya lidah kita basah untuk mengapa dia ni syukur aku tentang nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maknanya doa-doa ni kadang-kadang dia boleh jaga diri kita lah. Jaga kata lain maknanya kemungkinan ada sifat ego, kemungkinan ada sifat takjub dengan apa yang ada pada kita Kita baca doa ni kalau kita faham betul-betul dia akan menundukkan hati kita. Maknanya apa yang kita perolehi, kereta besar, kereta kecil ke apa semua kita rasa ini adalah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian lepas daripada dia baca alhamdulillah tuan-tuan semua, summa qal, kemudian dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca belakang dah ni kalau nak tepek belakang dari kereta cuma ingat tu wallahu alam lah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini step yang ketiga tuan-tuan semua. Pertama tadi kita ucap dengan bismillah. Yang kedua lepas naik tu kita baca alhamdulillah.
Kemudian yang ketiga pula kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gapo dia tuan-tuan semua ayat ni sebenarnya? Kalau kita perhati pada ayat ni tuan-tuan, tiga perkara yang Allah Taala nak tahan nak ajar kita. Sebenarnya ayat Quran ni dalam surah Zukhruf kita baca dengan subhanalladzi sakhkhara lana, ataupun ada juga riwayat dia baca dengan alhamdulillahilladzi sakhkhara lana, boleh juga mari dengan alhamdulillah atau mari dengan subhanalladzi boleh. Dalam hadis ni mari dengan subhanalladzi sesuai dengan ayat Quran yang Allah Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf. Yang pertama sekali tuan-tuan dalam doa ni adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Pertama sekali kita aku bahawasanya kita puji Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita peroleh bahagian ini adalah kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kenderaan yang kita miliki, kenderaan yang kita akan tunggai ni, tuan-tuan semua ini adalah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita aku subhanalladzi sakhkhara lana hadza, segala apa dia ni maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan apapun kenderaan ni kepada kita. Dulu kita tak ada kenderaan kan, dulu makna kemudahan macam ni tak ada, katakanlah tiba-tiba diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita awal-awal kita aku maknanya kemudahan ini adalah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa ma kunna lahu muqrinin, sebelum ni memang kita tak mampu sebenarnya. Kalau binatang tu kita tak boleh nak kontrol dah besar lagi, tapi akhir sekali kita diberi kemudahan oleh Allah Taala boleh kontrol kenderaan kita tadi kan. Wa ma kunna lahu muqrinin, di mana kita boleh kontrol, kita sebelum ni memang tak mampu pun nak jaga benda gitu kan. Tiba-tiba kita diberi kemampuan untuk, kalau kenderaan, kalau binatang kan maknanya kita boleh kontrol dia menjadi alat untuk kita musafir ke mana-mana. Kalau kenderaan pun gitu juga tuan-tuan semua. Ini sebelum mungkin kita tak reti, kemudian kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh pandu kenderaan kita kan. Yang ketiga pula ialah wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang ketiga pula ialah kita sebut situ ialah dan kepada Allah Taala lah kita akan kembali. Dalam doa ni tuan-tuan semua, dia masih lagi peringat kita masalah hari akhirat. Sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi ataupun doa-doa yang Nabi ajar kita sentiasa kaitkan hidup kita dengan hari akhirat supaya kita jangan lupa. Padahal kita naik kenderaan tuan-tuan semua kan, nak pergi kedai nak pergi, tapi cuba Allah Ta'ala Nabi SAW ajar ataupun Allah Ta'ala ajar kita supaya kita kaitkan kehidupan kita dengan hari akhirat. Kita jalan, sebenarnya kita cuba ingat satu masa kita akan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, satu masa kita akan pergi apa dia ni menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua, banyak kalau kita baca dalam doa-doa ni, wa inna wa ilaihil masir wa ilaihin nusyur dan sebagainya kan. Contohnya doa pagi, apa dia doa kita baca apa? Apa dia ni, apa doa pagi tu? Asbahna wa asbahnal mulku lillah walhamdulillah. Kemudian akhir sekali wa ilaihin nusyur. Apa dia kita aku makna kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan semua, masalah hari akhirat ni kalau kita baca Quran sentiasa diulang-ulang masalah hari akhirat, dan hatta dalam doa begitu juga sentiasa disebut, diselit dengan persoalan hari akhirat. Maknanya satu peringatan kepada kita bahawa wahai manusia, lagu-lagu mana kamu kena ingat dalam perjalanan kamu, dalam kehidupan kamu satu masa kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya doa-doa sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita, jangan kita lala, jangan kita ralik, satu masa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita naik kenderaan begitu juga, boleh jadi ini adalah hari terakhir, boleh jadi. Berapa ramai orang naik kenderaan dia ada hari terakhir dalam kehidupan dia. Tak. Kita tengok tengok segar-segar molek. Tengok tak ada lah berlaku gapo tengah jalan kan. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya. Islam dia cakna sangat masa depan kita ni supaya kita jangan lala. Buat persiapan molek di mana satu masa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang intisari ataupun mafhum kefahaman tentang doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita atau diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Patut kita ingat dah ni, kita orang lama kalau ke mana kan. Sepatut kita lah. Tapi kita kadang-kadang bagi-bagi ni kita tak cakna mana. Apatah lagi orang duk mengajar sunat jah dia kata. Benda sunat jah ni kadang-kadang benda ni butuh untuk kita lah.
Sebab tu semua dalam perjalanan ni sebenarnya kita pertama sekali pahala tu pahala lah. Kita nak keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak suka kadang-kadang kan dalam perjalanan berlaku gapo kan, tapi kita mengharap keselamatan. Dan berapa ramai kita dah dengar cerita kan, kalau berlaku aksiden tiba-tiba dia selamat. Boleh jadi ustaz kata dia ni doa boleh juga kita baca tadi boleh jadi gitu. Kereta habis rosak habis tapi dia selamat keluar dari keadaan biasa. Boleh jadi terus sebab doa yang kita baca, kita yakin maknanya doa-doa ni adalah sebagai azimat yang besar yang ditinggal oleh Nabi SAW kepada kita. Sebab itulah terus semua hebat macam mana sekalipun kita naik kenderaan kereta baru ke apa semua kita tak suka kan, kita tak sedar, kita tak tahu mungkin akan berlaku. Sebab tu yang penting sekali kita bergantunglah dengan panduan ataupun doa yang diajak oleh Nabi SAW. Kita harap insya-Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang takut pada Allah Taala, jaga dengan Tuhan, insya-Allah Allah Taala akan jaga diri dia. Gitulah tu semua di antara apa dia ni. Okey. Kemudian lepas daripada dia baca doa tu pula banyak perkara juga rupa-rupa yang kita kata bismillah ya. Ya, rupa-rupanya banyak tu semua yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita panggil nak jadi reju rasa dia dah kalau ke mana kan. Tak sejuk pakai berdebung selalulah. Ya. Kemudian lepas daripada summa qala, lepas daripada tu dia kata alhamdulillah 3 kali pula. Start mula-mula sekali bismillah, dia keluar alhamdulillah, yang ketiga pula subhanallazi sakhkhara lana hadza, apa akhir yang keempat pula ialah baca alhamdulillah 3 kali. Oh dia berkata kalau ikut doa kat tok akhi jauh buat, dia berkata gitu. Ada juga orang kecek gitu. Bukan tu semua kita kadang tak biasa ya. Kalau kita biasa rasa seronok kita boleh baca. Macam orang tak semaya, kita semaya biasa, tak sedap pula tak semaya kalau gimana kan. Tapi bagi orang tak biasa berat, maksud selai lagu mana semaya 5 kali sehari. Sunat pula kan. Tapi bagi orang yang diberi kefahaman, dia akan rasa lazat dengan doa-doa, dengan amal-amal yang menjadi budaya hidup dia orang. Okay. Lepas daripada tu baca alhamdulillah 3 kali. Summa qala, kemudian lepas daripada tu habis tak habis lagi Allahu akbar pula 3 kali pula. Okay, cuba tengok tuan-tuan semua ni adalah apa dia ni, doa-doa gini, zikir-zikir yang penting sangat. Zikir nak ajar kita supaya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lepas baca doa tadi subhanallazi sakhkhara, kita baca alhamdulillah pula 3 kali pula. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Allah Ta'ala bagi kenderaan kita. Terima kasih banyak kepada Allah Ta'ala Tuhan bagi mudah naik kenderaan. Terima kasih kepada Allah Ta'ala Tuhan bagi selesa naik kenderaan. Ini satu perasaan yang diajak Nabi SAW. Doa-doa gini adalah satu bentuk nak jaga hati-hati kita supaya hati kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua. Kemudian lepas daripada tu tuan-tuan semua dia baca Allahu Akbar 3 kali pula. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali pula kan. Ini maknanya nak cerita yang maha hebat, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini ucapan yang memang nak menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita diajar gitu tuan-tuan semua. Maknanya kita rasa yang hebat bukan kereta kita. Yang hebat bukan kepandaian kita. Yang hebat bukan kebendaan yang ada pada kita, tidak. Yang paling hebat yang memberi segala-galanya kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas daripada tu tuan-tuan semua ialah gapo ni pula. Lepas daripada tu baca lagi, ada lagi doa. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta pula. Tambah lagi. Ni tuan-tuan sebelum naik kenderaan ni ya, sebab tu bagi orang yang orang tak ada masalah ni mudah ya, sambil-sambil dia baca gitu. Okay. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maknanya doa ni lebih kurang makna dia apa dia. Kita mengaku di hadapan Allah Taala bahawa kita banyak buat salah dengan Tuhan. Inni zalamtu nafsi, ya Allah banyak aku telah menzalimi diri aku. Wala faghfirli, maka ampunlah dosa aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya kata tidak ada yang mengampunkan dosa kita adalah kecuali Engkau ya Allah. Ini tentu semua di antara kandungan doa yang kita baca. Maknanya kita rasa banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yang kita minta Allah SWT ampun dosa kita. Kemudian kita yakin maknanya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang bagi satu soalan tu, sebab apa kita minta keampunan? Kita tak buat dosa lagi, baru naik kenderaan baru. Kalau bagaimana tak?
Tapi dia ajar doa-doa gini. Buat apa tahu doa ya Allah menelainnya, tapi dia ajar dengan minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam juga kita masuk tandah kan. Kita masuk tandah, keluar daripada tandah kita kata ghufranaka, ya Allah ampunilah dosaku. Kita buat gapo dari tandah? Tak ada gapo satu. Kalau ke mana? Tiba-tiba kita diajar dengan ya Allah beri keampunan kepada kami. Itu semua kita kena ingat kadang-kadang kemudahan yang Tuhan bagi kita ni, kita kena syukur. Kita kadang kita rasa kita kurang, kita rasa tak padan nak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita rasa bersalah. Kan? Ni perasaan orang beriman. Kan? Pasal beriman dia rasa tak padan nak mensyukuri nikmat Allah Taala, dia rasa bersalah. Kan macam kenderaan tadilah. Allah Taala bagi kenderaan ke dia, Allah Taala bagi sihat, dia boleh pandu kenderaan apa semua. Ini semua adalah anugerah daripada Allah Taala. Dia rasa tak padan nak syukur pada dia, rasa bersalah. Betul dia minta keampunan ya Allah pun dosa ya Allah. Macam kita masuk tandah tadilah. Masuk tandah kita pada tak maksiat ke apa dia, tapi kita boleh buat tu memang lega tu tuan. Kalau ke mana? Tama-tama nak parut tiba-tiba kita boleh masuk tanah, kita boleh Allah lega sungguh. Tidak amal luka orang katakanlah tak. Kita lega tu terus semua. Siapa yang menyebabkan kita lega tu? Okay. Siapa yang beri beri kesenangan, beri kerehatan, beri kesenangan kita adalah Allah Subhanahu. Kita rasa bersalah, takut tak padan, nak terima kasih dengan Tuhan. Dengan kita boleh buat dekat amalan, kita boleh selesa cepat-cepat, kita boleh tanah, kemudian kita boleh buat dekat selesa kan. Kita rasa bersalah, tak padan nak syukur nikmat Allah Taala, kita rasa bersalah. Sebab tu kita kata ghufranaka, ya Allah pun dosaku ya Allah. Inilah tuan-tuan semua perasaan yang perlu ada bagi orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa tak padan nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok dalam kehidupan kita tuan-tuan. Kita kalau kita pergi kibat mata katakanlah, tak padan nak syukur nikmat mata ni. Kan? Tak padan dak. Akhir sekali makna kita rasa ya Allah, hamba ni tak padan nak syukur. Kan rasa bersalah nak apa ni, tak padan nak syukur nikmat. Akhir sekali kita rasa bersalah, kita pun doa, ya Allah ampunilah dosaku. Inilah antara benda yang diajar Nabi SAW dalam hadis ni. Maknanya lepas daripada kita naik kita baca Allah kebat 3 kali tadi, kita dah ajar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ingat dah tak? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di mana tuan-tuan semua doa ni kita rasa tak ada kan, kita surah sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu taala yang memiliki segala keampunan, minta ampun kesilapan-kesilapan yang kita buat. Kemudian lepas daripada Sayyidina Ali dia baca doa ni, betul masa tu ada orang lah masa tu. Summa dhahika, nak Sayyidina Ali dia ketawa masa tu. Pelik. Tak. Lepas, tapi jangan buat ni, jangan buat ni. Habis dah kisah kitanya. Tapi maknanya lepas daripada Sayyidina Ali baca doa tu, orang duk perhati ke apa semua, orang rakam apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali tadi. Kemudian summa dhahika, Sayyidina Ali dia mai ketawa. Maka orang tanya Sayyidina Ali, faqila ya amiral mu'minin min ay syai'in dhahikta. Orang kata ya amiral mu'minin, kata dia wahai amiral mu'minin, wahai Ali. Maknanya hadis ni kita faham daripada cerita hadis ni, ya Nabi Sayyidina Ali sebut pada masa ni adalah masa dia jadi khalifah masa ni. Sebab Rabi'ah bin Ali bin Rabi'ah dipanggil ya amiral mu'minin, maknanya masa ni adalah masa dia jadi khalifah. Okay. Dia tengok Sayyidina Ali dia ketawa gitu, min ay syai'in dhahikta. Kata dia wahai Ali, wahai amiral mu'minin, kenapa engkau, sebab apa engkau ketawa, kata dia. Jadi pelik, tadi baca doa apa, tiba-tiba ketawa. Qala, katanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahika. Kata dia gini, kata dia, hadis ni, kata dia, doa ni apabila masa aku terima daripada Nabi dulu, kata dia. Nabi apabila dia pernah ketawa macam ni lah, kata dia, lepas daripada baca ni kan. Aku pun ketawa, ingat kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebenarnya dia teringat dengan kisah-kisah lama. Nabi apabila dia baca hak ni, dia ketawa depan orang boleh tengok kan. Sebenarnya aku ketawa, aku ingat kepada ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pernah tanya Nabi, kata dia, soalan yang sama, apa-apa, skrip yang sama, soalan yang sama. Aku pun tanya Nabi juga, ya Rasulullah, kenapa engkau dia ketawa? Min ay syai'in dhahikta. Kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Sahabat pun rasa gitu juga, macam laki ni dia tanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Okey. Qala, kata dia, inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Katanya Rasulullah pun bagi jawapan kepada orang tanya dia, apa engkau ketawa suka tu Rasulullah?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah apa ni Allah Taala kagum, kata dia, mana-mana hamba yang ucap ighfir li dzunubi. Allah Taala kagum dengan ucapan orang kata ighfir li dzunubi. Sebab maknanya pergantungan dia tahu maknanya yang mengampun dosa dia adalah aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan suka sangat kita nak minta ampunan daripada dia lah. Ighfir li ya Allah, pula dosaku ya Allah. Tuhan suka rupa-rupa kalimah-kalimah begini. Itulah yang menyebabkan Nabi SAW apa dia tuan-tuan semua ketawa apa dia ni apabila dia sebut apa dia doa tadi. Tuan-tuan semua, dan inilah antara panduan yang disebut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, apa yang dia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulas sekali lagi. Yang pertama sekali, dia naik kenderaan, mula naik dia baca dengan bismillah. Okey. Cuma ada satu ulama nama dia Abu Bakar Jazairi, kata dia kalau kita naik kenderaan apa dia binatang ni kita baca bismillah. Kalau kita naik motor kereta dia kata bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nak baca waktu pun tak apa. Ya, ni pun tak apa jugalah. Waktu mungkin payah nak ingat baca ni. Cuma saya tak baca saat ni, tengok sebelum masuk ni dia kata kalau naik kenderaan macam ni lah, motor ke kereta ke apa semua, kita bacalah bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tak apalah, payah saya baca bismillah mudah tak gitu. Kemudian yang kedua tu, lepas baca bismillah kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang ketiga pula ialah alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keempat pula ialah kita baca takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang kelima pula ialah kita baca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ingat tak? Kita pakai buatlah start hari ni insya-Allah. Buat dah alhamdulillah, atau buat lagi kita start dengan perubahan baru insya-Allah. Ini sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama sekali ialah sunat kita baca bismillah apabila kita naik kenderaan. Yang kedua, kita diminta supaya perbanyakkan istighfar kepada Allah Taala. Okay? Perbanyak istighfar kepada Allah Taala. Walaupun kita tidak berdosa kan, walaupun mana apabila kita dapat nikmat yang begitu banyak, kita diajar perbanyakkan istighfar kepada Allah Taala. Sebab bimbang-bimbang takut kita tak pandai, tak cukup nak terima kasih kepada Allah Taala, kita rasa apa dia rasa kurang, maka kita pun istighfar, perbanyakkan istighfar kepada Allah Taala. Macam kita naik kenderaan tadilah kan, kita diajar istighfar kepada Allah Taala. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni, sunat kita perbanyakkan zikir. Kan, kita boleh faham daripada hadis banyak perkara tu, tapi sikit-sikit lah tu kan. Salah lah kalau nama kata baca zikir panjang kan, tak naiklah kita kenderaan, bukan salah tuan-tuan semua kan. Sebenarnya untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita dan sebagainya. Akhir sekali tuan-tuan semua, kita boleh faham daripada hadis ni adalah bagaimana sahabat ni memang sepenuhnya apa dia ikut pendekatan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sebutir sebiji kan, dia belajar dan dihayati dalam kehidupan dia kan. Betul lah tuan-tuan semua, tanda kejayaan satu orang itu apabila dia dapat menghayati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia. Itulah tuan-tuan semua, saya rasa walaupun hadis ni hadis biasa, tapi sebenarnya satu amalan yang kita harap jadilah dalam kehidupan kita. Semoga perjalanan kita, kenderaan yang kita tunggangi bukan hanya sekadar naik semata-mata, tapi di sana dinilai dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzu bika min hali ahli nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.